Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saudara, apa khabar semua ya, para penonton, para jemaah yang dihormati lagi dimuliakan. Saya doakan semuanya dalam keadaan yang sejahtera, sihat walafiat dan juga bergembira di samping dengan ahli keluarga yang tersayang. Okey. So, kita dah terbang dah hari tu ya. Hari ini merupakan hari yang terakhir lah jalan penceritaan umrah bersama dengan Andalusia, dan kita telah terbang di udara kan untuk pulang ke tanah air ya. Pada kesempatan yang lalu kita dah cerita berkaitan dengan urusan di airport kan, Jeddah Safari kan, terbang, boarding, urusan di airport, boarding dan sebagainya lah kan, cerita. Dan kita dah boarding dah dalam kapal terbang. Masuk aja kapal terbang macam biasa tuan-tuan, duduk di seat masing-masing ikut nombor yang telah ditetapkan pada tiket penerbangan lah ya. Duduk di tempat masing-masing, bertenang. Kemudian kapal terbang pun terbang lah. Bacalah doa subhanallazi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, bla 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 bla. Kemudian terbang. Dalam penerbangan macam biasa kan, lepas 2 jam dapat makan. Lepas makan kita rehat, tidur. Kemudian bagi yang stopover, ada stopover lah, yang mana terus terbang ke Malaysia, maka terus saja terbang ke tanah air begitu. Yang stopover ni memang agak penat lah tuan-tuan kan. Macam saya hari tu Jeddah ke Maldives dulu 5 jam, patah balik. Dulu sama juga terbang daripada KLIA ke Saudi, macam tu juga. Ni balik ni pun pau route yang sama, Jeddah ke Maldives, Maldives ke Malaysia gitu. So bila stopover ni perjalanan jadi 11 jam setengah gitulah kurang lebih ya. Kita ikut je lah, ikut je apa semua arahan apa semua, sampailah di tanah air. Kita pun dah landing time kan. Kita pun dah landing dan mendarat apa semua. Bagi orang depan keluar dulu, kita kat belakang, kita menyusul slow-slow keluar. Keluar ke mana tuan-tuan? Bila keluar macam biasa, keluar daripada international, pergi ambil train dan juga menuju ke terminal utama. Pastikan tuan-tuan punya barang-barang penting ya dikocik-kocik depan, tempat duduk, di atas bagasi apa semua tu, bag hand carry, jangan ada yang tertinggal. Itu ada jemaah juga yang tertinggal, dan sebaik dapat balik. Tapi cerita dia cek semula sebelum kita meninggalkan pesawat ya. Kemudian bila kita turun, kita naik train pergi ke terminal utama. Sampai terminal utama, ini bermula cabaran akhir lah kan, cabaran akhir, iaitu bila tuan-tuan sampai sahaja, nanti akan ada petugas kesihatan yang akan sambut tuan-tuan. Kemudian kena scan QR code MySejahtera kerana baru pulang daripada tanah air, dan satu scan barcode QR code untuk isi form juga ya. Isi form ni saya pun muskil lah, banyak lah isi form kan, daripada Madinah isi form HSO kan, maklumat kita semua dah ada. Ini sampai ni dengan keadaan penat, mamai apa semua, isi form lagi kan. Isi form lah kan. Saya sebagai mutawib, kita bantu-bantu jugalah jemaah-jemaah yang mana tua-tua ni, tolong isi barang-barang, isi. Dah isi settle apa semua, yang muda-muda boleh isi sendirilah. Dia nak minta balik maklumat nama kita, alamat tinggal kat mana apa semua, yang mana saya kira tak perlulah nak isi balik Google Form apa semua ni kan. Kita kan ada maklumat. Cukup sekadar kita memudahkan lah. Bagi saya urusan di KLIA ni perlu dipermudahkan lagi lah. Pihak kerajaan mohonlah untuk mudahkan urusan kan. Tak payah nak scan tu okey je, tapi nak isi-isi form balik ni leceh kan. Jadi kalau ada orang kerajaan dengar, mudah-mudahan dia dengar lah kan keluhan-keluhan ini kan, kerana kesian orang-orang lama kita ni kan. Nak beratur panjang, bukan kata Saudi je masuk ni, orang daripada Myanmar, Burma, daripada mana, beratur bukan main panjang lagi, nak isi form dan sebagainya, tak kerti lagi. Jadi itulah memang cabarannya. Tapi tak apalah kan, kita membantu, kita uruskan apa semua isian Google Form, settle, beratur. Belah kanan dia ada fast lane untuk orang kurang upaya, orang lama kan, orang yang uzur apa semua, boleh ikut kanan. Yang muda kena beratur panjang lah ya. Ikutlah yang belah kanan bagi yang uzur, yang mana ni ikut belah kiri untuk orang yang muda-muda ni kena beratur. Beratur tu kurang lebih dalam sejam setengah 2 jam juga ya. Sebab nak kita beratur tu tak apa, untuk kita masuk ke slot mana ada kaunter nurse-nurse kan, staff-staff KKM
untuk dia orang verify kita punya HSO ya. So kita pun dah habis beratur, kita pun tengoklah meja mana yang pegawai-pegawai kesihatan KKM ni ada. Bagi mereka yang reject, inilah masanya kita boleh cuba buat berbincang, tengok kan. Mudah-mudahan daripada tak boleh kuarantin di rumah, dapat kuarantin di rumah. Tapi tu macam saya punya jemaah itu kan. Mula-mula jumpa dengan pegawai ni perempuan cerita tuan, ni saya cerita benar je ni kan. Jumpa pegawai perempuan ni, tak boleh encik, tak boleh. Dia kata tak boleh manjangan, memang kena kuarantin dekat pusat kuarantin. Jemaah nak kuarantin kat rumah kan. Apa dia buat? Kita apa? Saya nak buat telefon, nak buat panggilan dulu apa semua bagi jemaah lain masuk ke tempat dia. Dia orang duduk satu tempat tepi. Lepas tu tak apa lama, lebih dalam 10-20 minit, dia pergi pula kaunter yang mana nampak muka mampu nak layan lah kan. Ni muka pun penat apa semua, perempuan kadang-kadang mungkin datang bulan ke, mungkin baru bergaduh dengan suami ke, baru bergaduh dengan boyfriend ke kan, Allah alam. Dia malas nak buat kerja lah, nak tukar shift lagi pula. Tak boleh manjang. Tapi dia pergi kaunter satu orang laki-laki tu, pegawai KKM, boleh kan, dia buat kalau satu barcode gitu, dia pun scan isi semula HSO tu dan approve. Dia orang daripada 4 orang tu asalnya kena kuarantin di pusat kuarantin. Bila bawa bincang dengan pegawai KKM satu orang lagi ni, approve pula duduk boleh kuarantin di rumah. Tu cerita dia. Jadi yang mana reject HSO tu bertenang kan. Jadi dia kata boleh diuruskan. Cuma kita kena pandai baca muka, tengok yang mana muka tak apa nak penat tu, kita masuk lah kan. Yang mana muka penat, muka cengeng tu, dua-dua hal tu kan. Ya, bagi mereka yang approve, jumpa perempuan ni tak ada masalah. Tapi kalau mana yang reject, kena pandai kan baca, kena pandai telik muka. Kan, yang mana nampak ceria je tu kita pergi kan. Boleh bawa bincang lah maknanya. Wallah, benda dunia tuan-tuan kan, bukan benda akhirat. Kan, benda dunia ni benda boleh bawa bincang. Ya. Dan semua staf-staf KKM yang mana mungkin dengar juga video saya ni, bagilah kerjasama yang terbaik kan. Dilayan penat tu memang penat kan. Penat belaka lah, semua orang penat. Ni baru sampai ni pun penat juga kan. Tapi kita ni ada sifat untuk bantu orang kan. Memanglah tuan-tuan, benda kita dah lama tinggal, lepas tu kita nak kena kuarantin kat pusat kuarantin, mana tak lecehnya. Walaupun duduk kuarantin kat hotel apa semua, kita kat mana pun kuarantin 7 hari, 14 hari ke apa semua. Kalau macam sekarang ni 7 hari, kalau boleh 7 hari tu biar kat rumah. Kita boleh basuh baju, kita boleh buka beg, kita boleh settlekan kita punya kurma ni apa semua kan. Tapi kalau kuarantin kat pusat kuarantin kan leceh. Jadi bagilah kerjasama yang terbaik untuk jemaah-jemaah kita apa semua ni, dengan wajah yang senyum kan, berikan kelonggaran, gitulah cerita dia. Jadi pada tuan-tuan yang mana gagal, jangan susah hati, insya-Allah dikala boleh diuruskan. Dan sebab jemaah saja buktinya dapat lepas 4 orang. Okey, baik. Kemudian yang mana lepas, yang mana approve, tak ada masalah lah, tunjuk apa semua. Okey cik, ni nanti apa nama ni, lepas ni kena pergi swab test 1 kali lagi. Kemudian boleh pakai gelang pink lah. So kita pun dah settle kat kaunter tu. Kita pergi kaunter belah kiri pula. Belah situ ada nurse yang akan buat satu lagi PCR kan. Jolok hidung lagi kan. Kali ketiga dah tu. Satu kali satu kali masa dekat Saudi. Yang ini kali yang kedua. Besok nak buka, nak potong gelang pink, kali ketiga kena cucuk hidung. Allahumma salli ala Muhammad. Nak bebas di Malaysia ni 3 kali PCR, 3 kali kena swab kan. Sedangkan kita masuk ke Saudi dulu 1 kali aja sebelum terbang 72 jam. Lepas tu sampai Saudi tak ada pun PCR apa semua, bebas aja. Mudah-mudahan lah kan, ni cerita ni dalam kondisi bulan Disember 2021 kan, mungkin bulan Januari nanti tiba-tiba kerajaan dah masukkan, alhamdulillah kan. Maksudnya traveller daripada luar negara yang disahkan oleh pihak sana, PCR dia negatif, not detected virus COVID, sampai Malaysia tak perlu isi form, tak perlu apa, tunjuk KKM, not detected. Okey, sila balik rumah, boleh jalan-jalan, pergi kedai mamak, makan canai apa semua kan. Tak ada masalah. Doa-doa lah supaya kerajaan Malaysia ni bagi kelonggaran begitu akan datang lah ya. Tapi yang kali ni memang kenalah. So kena habis KKM counter, pergi ke swab test. Swab test dia jolok hidung. Lepas jolok apa semua, dia kata keputusan dia akan keluar terus dekat kita punya My Sejahtera. Habis tu dia pun pakaikan gelang pink, tulis tarikh
Lepas tu dia kata ini 7 hari lah daripada sekian masa ke sekian masa. Kan ada yang dipakaikan gelang pink dekat lepas swab test, ada yang dipakaikan gelang pink masa dekat kaunter KKM yang mula-mula tadi. So ikutlah sebab ramai kan, jadi dia bagi-bagi tugas lah kot. Bila pakai gelang pink apa semua, kita pun pergi selesai julur hidung, pergi kanan, tunjuk aja kat pegawai, okay, saya gelang pink. Bila pakai gelang pink, boleh terus ke bahagian counter immigration, pintu automatik. Letak pasport, cap jari, tengok muka, dan detect muka, boleh buka, dan selesai lah immigration. Lepas immigration tu, bagi siapa yang dapat chop, ada chop. Kat kaunter tu lah ada chop. Siapa yang automatik lah. Lepas tu ada lagi pegawai, dia tengok, cik tunjukkan gelang, okay, yang mana pink, selamat lah tu, boleh ambil bagasi dan boleh balik. Siapa yang putih kena tunggu untuk kuarantin di pusat kuarantin. Bagi mereka yang nak mohon kuarantin di hotel, kena bayar RM150 tambahan 1 hari kali 7 lah. Itu sendiri bayar tu, sendirian berhad tu, kan, apa semua. Yang ada insurans mungkin boleh claim lah, yang tak ada insurans sendirian berhad lah. Ya, macam saya tu, alhamdulillah jemaah ada 2 orang aje lah yang kena gelang putih. Mungkin gamaknya tak dapat nak tersamuh jugalah dengan geng-geng KKM ni, kena juga kuarantin. Tapi yang 4 orang saya dapat, alhamdulillah, daripada tak boleh jadi boleh pula kuarantin ni rumah, ya. Kemudian dah habis semua, ambil beg bagasi, ya, ambil beg bagasi apa semua. Zam-zam tak adalah, dulu ada zam-zam, sekarang tak ada zam-zam. Daripada airport Jeddah ada zam-zam. Ambil beg bagasi, ambil troli. Nak bergambar beramai-ramai pun dah sorang-sorang dengan urusan KKM, beratur panjang hadiah dulu apa semua. Tak boleh nak ambil gambar ramai-ramai lah. Siapa yang nak ambil gambar ramai-ramai tu, ambil masa dekat airport Saudi. Kan, dekat Jeddah hari tu, sebelum terbang, ambil gambar ramai-ramai kat situ lah. Sebab sampai Malaysia, harapan untuk bergambar beramai-ramai grouping buat kali terakhir ni memang tak ada harapan. Sebab siapa pun nak rajin nak menunggu kan. Alah, penat lah nak menunggu. Siapa-siapa lagi kat dalam apa semua kan. Jadi kalau siapa nak ambil gambar beramai-ramai, boleh ambil gambar dekat airport Jeddah semasa sebelum boarding apa semua tu, masa hari semalam tu, ya. Jadi yang ni ambil beg bagasi, ambil troli, dan memang kita keluar lah. Siapa yang ada kita ambil gambar je lah, selfie apa semua kan. Kemudian kita lalu custom Malaysia beres, umrah jalan, terus saja pintu keluar bahagian ketibaan. Akan disambut lah oleh kita punya saudara mara apa semua kan, anak-anak. Saya tengok kita pun alhamdulillah memang SOP dijaga. Saudara mara kita pun tak ramai kan. Adalah yang saya tengok kan, 4-5 orang yang sambut anak-anak, sambut mak ayah je balik umrah apa semua. Itu okey lah kan. Jangan ramai-ramai apa semua. Sebab kita patuh pada SOP. Kemudian boleh bersurat. Jadi inilah kurang lebih. Kalau ada orang tanya saya, pakai gelang pink kalau naik Grab balik rumah boleh tak? Boleh. Saya hari tu pun naik Grab balik daripada KLIA balik ke rumah, naik Grab aja. Walaupun kita punya MySejahtera dia dah keluar merah kan, dia dah keluar merah. Kalau tuan-tuan tengok, saya tunjukkan kat sini, close sini, kemudian profile. Bila tuan-tuan keluar saja, dia terus dah ada dah. Ya. Oh, tak ada lah kan. Dekat sini lah. Dekat yang biru ni dia merah. Bila balik pada antarabangsa dah kena pakai gelang pink tadi, automatik merah. Dia detect terus, dia terus link kan, bermakna quarantine, under civilian person ni, under civilian order gitulah kan. Kemudian high risk apa semua kan. So 7 hari memang gitulah kan. Lepas tu PCR yang daripada swab test KLIA dia akan keluar kat sini nanti selepas hari 2 lah kan. Kalau detected lah. Kalau tak not detected. Siapa yang detected, dia kena rujuk terus kepada pusat kesihatan daerah untuk dipakaikan gelang daripada pink tadi, gelang gold pula. Jemaah saya ada seorang kan. Dah macam mana dapat dekat KLIA pula positif, padahal daripada Mekah itu Jeddah okey je, negatif apa semua kan. Kalau positif mesti tak boleh naik kapal terbang dah balik Malaysia kan. Tapi Allah alam lah kan, Allah alam tak tahu dari mana dapat. Dia positif seorang-seorang dia je kan. Jadi dia kena pergi ke pusat kesihatan daerah dan kena melaporkan positif daripada 7 hari ke 10 hari kuarantin pakai gelang gold. So kita yang mana gelang pink, dia keluar sini high risk kan. Kemudian balik ke mana lah kan, kita kena kuarantin kat rumah je lah.
naik Grab tak ada masalah, kita pun scan aja high risk lah, kita pun scan sebab kita nak balik rumah kan. Memang nak quarantine kat rumah. Sampai rumah macam biasa tak ada masalah. Ya, kita selama 7 hari kita kat rumah, akurlah pada SOP, jangan merayap ke mana-mana. Ketahuilah oleh tuan-tuan bahawa KKM dia ada buat serbuan mengejut. Tu jangan main-main. Kan ada tempat-tempat yang mungkin dia buat gila, dia pergi kan, buat serbuan mengejut. Tengok, ketuk, Assalamualaikum, Assalamualaikum, ting-tong, rumah tak ada orang. Mana orang ni sepatutnya kuarantin di rumah ini ikut alamat HSO apa semua. Tiba-tiba tak ada, ting-tong banyak kali tak ada, tak buka apa semua, memang di ni. Maka ditulis itu not at home. Apa dia punya akibatnya, konsekuensinya, surat saman pun sampai ya, RM5,000 saman kerana melanggar SOP. Di assume kita keluar merayap lah. Kan. Oleh demikian, jangan ke mana-mana selama 7 hari ni, duduk je lah kat rumah. 7 hari okey lah tu, tak lari. 7 hari tu kira okey lagi ya. Maka stay at home selama 7 hari ni. Mudah-mudahan selama 7 hari ni kita pulihkan keadaan, kita pulihkan balik diri kan, rehat secukupnya, bawa balik umrah apa semua penat, basuh baju, kemas rumah, teborkan barang-barang dalam beg bagasi, uruskan kacang ke rumah ke apa semua. Kita boleh buat lah kerja kat rumah tu sehari dua apa semua. Hari-hari yang lain tu kita rehat apa semualah, dan sampailah kita selesai. Dan di bahagian depan tu nanti pun dekat MySejahtera dekat home ni, dia ada things to do kan. Dia ada work yang kita perlu tulis. Hal pertama, ada tak simptom-simptom batuk apa semua. Kalau tak ada, no, submit. Esok pun sama juga, no, submit. No, submit sampai 7 hari lah. Buat kerja gitu. Kan. Tapi kalau sekiranya ada simptom, demam, batuk, maka tuan-tuan perlu laporkan segera ke pihak kesihatan daerah. Dan dikhawatiri mungkin ada COVID apa semua. Wallahu ta'ala alam. So kita dalam pasca COVID, kita masih lagi berhati-hati. Baik, itulah kurang lebih perjalanan keseluruhan umrah tuan-tuan. Daripada hari pertama sampailah hari yang ke-12 hari ni. Selama 12 hari. InsyaAllah saya akan cerita pula pada tuan-tuan SOP umrah bersama dengan Andalusia untuk umrah 22 hari. Nantikan, tapi bulan Mac nantilah. Ya. Saya bulan 12 ni tak terbang umrah. Bulan 1 nanti insyaAllah 5 hari bulan Januari saya terbang Umrah Anwar Diafah, Umrah Ekonomi. Umrah Februari saya terbang Safwah 12 hari juga, 9 Februari. Dan juga Umrah Mac 1 Mac sampai 22 Mac. Ini Umrah Ekonomi untuk 22 hari, 10 hari Mekah, 10 hari Madinah. Sudah pasti dia punya hari perjalanan tu ada sikit perbezaan daripada 12 hari yang ini. InsyaAllah nanti kita akan cerita pula pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada tuan-tuan yang nak memberikan idea, cadangan apa semua, tulis di ruangan komen untuk kita buat perbahasan insya-Allah pada masa-masa yang akan datang, video-video yang akan datang. Ya, jangan lupa like, share dan juga subscribe channel saya. Kemudian sharekan selama episod 1 sampai episod 12 ni kepada kawan-kawan apa semua, siapa yang pergi umrah bersama Andalusia, dengarkan video-video saya ini. Mudah-mudahan menjadi satu panduan asas utamalah kepada tuan-tuan. Kepada yang nak lebih nampak perjalanan SOP, saya sedang merangka sekarang ni kursus umrah private kan. Kita akan datang ke rumah sebab sekarang ni Andalusia tak buat lagi kursus bersemuka kan. Kita buat kursus bersemuka secara private ajalah kan, 3-4 orang siapa nak pergi. Siapa yang nak kursus private ini, kita akan ceritakan in detail dengan praktikal penuh, pemakaian ihram, ambil wuduk dengan botol air spray, semayang dalam kapal terbang dan sebagainya. Dengan kita tunjukkan gambar-gambar perjalanan daripada awal sampai akhir, macam mana cara nak isi HSO, semua sekali detail. Kursus umrah private selama 5 jam yang paling berkualiti. Siapa yang nak boleh hubungi saya di talian 013 450 3230, 013 450 3230. Ustaz Saifullah Nasri, tempah khusus solat khusus private anda hari ini. InsyaAllah saya akan datang ke rumah anda. Kita buat seluruh Semenanjung ya, seluruh Semenanjung insyaAllah. Cuma bayaran tu takluklah pada tempat apa semua, nanti boleh PM saya ya. Terima kasih lagi sekali atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.